Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel The Ball of Stories. Jadi hari ini kita akan fokus dengan analisis perlawanan tumpuan di antara Selangor FC menentang Johor Darul Takzim JDT. Pertemuan berprofil tinggi antara dua pasukan gergasi di Malaysia. Dua pasukan yang belum pernah tewas setakat ini. Jadi siapakah yang bakal terus unggul? Teruskan menonton, kita bahas sama-sama. Secara ringkasnya, klip ini menunjukkan apa yang digunakan oleh JDT semasa menentang Selangor FC. JDT sepanjang musim ini menggunakan build up dalam 2-3 yang bermaksud akan ada dua pemain di belakang iaitu Jordi Amat dan juga Forrest, diapit oleh Matthew Davis, Hong Wan dan juga Aribas. Antara kelebihan menggunakan build up ini ialah yang pertama, akan ada 5 pemain in case berlakunya counter attack ataupun fast transition daripada Selangor. Dan yang kedua ialah JDT boleh menolak 5 pemain di depan sekaligus mengisi ruang vertikal di atas padang. Okey, untuk Selangor pula, most of the time Selangor tak pegang bola, sama juga macam lawan-lawan JDT sebelum ni. Jadi apa yang Tan Chee Ho buat ialah Tan Chee Ho menggunakan formation 4-4-2 ketika bertahan. Aaron plus 1 akan duduk di depan. Plus 1 tu boleh jadi Faisal Halim, boleh jadi Brandon Gunn. Kedua-dua pemain ni diberi tanggungjawab untuk menekan ataupun pressing. Jadi ini ialah struktur asas untuk Selangor dan juga JDT. Pada perlawanan malam tadi, idea utama JDT mengeksploitasi ruang di bahagian kiri Selangor, iaitu di mana Arif Aiman menyerang. Kalau kita perhatikan di sini, Selangor tidak menekan secara agresif, membuatkan Syahan boleh menghantar bola terus ke bahagian ini di mana pemain tengah JDT akan turun dan menarik seorang pemain Selangor dengannya. Ini adalah struktur yang kerap digunakan oleh JDT untuk menarik dan juga meregangkan barisan pertahanan Selangor. Idea utama JDT ialah untuk asingkan Arif Aiman dengan Fazli, ataupun Arif Aiman akan berada di celah antara Yazan dan juga Fazli untuk memastikan kedua-dua pemain ini fokus dengannya dan Diego akan membuat blindside run daripada kiri ke kanan. Beberapa kali skema yang sama digunakan oleh JDT pada awal perlawanan. Pada malam tadi, kelincahan Arif Aiman membuatkan Yazan dan juga Fazli terpaksa double marking dan membuka ruang untuk pemain-pemain JDT lain mengisi ruang kosong yang ditarik oleh Arif Aiman. Contohnya di klip ni kita perhatikan Selangor menggunakan tekanan mid block. Posisi Selangor menekan tak terlalu tinggi. Selangor cuba untuk compact dan memastikan tiada ruang untuk JDT. Tapi disebabkan flexibility pemain JDT, di mana kebanyakan pemain JDT boleh mengisi ruangan multi role ataupun peranan yang berbeza, cuba perhatikan pergerakan Forestieri. Dengan beberapa langkah saja, Forestieri dapat mengasingkan dirinya dan membuat satu hantaran yang memecahkan blok pertahanan Selangor. Dalam situasi seperti ini, seharusnya Zikri perlu lebih kuat dan menang bola tinggi dengan Aribas. Ini adalah contoh kedua di mana JDT melakukan switch daripada kanan ke kiri. Dalam situasi ini, hanya Faisal Halim di atas dan tiada siapa yang menekan Jordi Amat untuk dia membuat hantaran. Perhatikan, sekali lagi pemain nombor 8 JDT turun ke bawah sekaligus membuka ruang kosong di bahagian ini. Tanpa tekanan daripada pemain Selangor, Jordi Amat membuat hantaran dengan mudah. Sebentar tadi aku ada cakap tentang peranan midfield kanan Selangor yang tidak berdisiplin. Pemain midfield Selangor yang lambat bertindak untuk menutup ruang. Struktur Selangor yang tak kemas dan berat ke arah di mana bola berada membuatkan JDT dengan mudahnya mencari ruang. Contohnya di klip ini, siapakah midfield kanan Selangor? Apabila Aaron dan juga Faizal Halim menekan, ini bermaksud seharusnya Brandon Gunn ialah midfield kanan dan dia sepatutnya pemain yang perlu cover, perlu turun ke bahagian ini. Disebabkan tiada tekanan, Syahrul pula naik atas untuk challenge bola
tetapi tidak berjaya. Dalam situasi ini pun Selangor kalah jumlah 4 lawan 3. Terdapat beberapa situasi di mana kami di sini boleh memuji Selangor, terutama di separuh masa pertama. Perbezaan di antara separuh masa pertama dan kedua bagi kami ialah intensiti yang ditunjukkan oleh Selangor. Separuh masa pertama, Selangor banyak melakukan tekanan tinggi yang membuatkan kawasan tengah JDT kucar-kacir. Selangor mampu melakukan overloading di bahagian wide area. Selangor berjaya membentuk segitiga dan secara mudahnya mengakses pemain kosong 3 lawan 1 ataupun 3 lawan 2. Selangor banyak menang second ball dan seterusnya cubaan melakukan transisi, tapi malangnya disebabkan kualiti conversion Selangor yang tidak cukup baik, Selangor tidak mampu convert chances ini kepada gol. Pujian juga harus diberikan kepada JDT yang walaupun pasukan yang menyerang, tetapi apabila counter attack berlaku, rest defense JDT tersangatlah baik. Pemain-pemain JDT akan turun ke padang secara unit dan keluarkan bola daripada kawasan bahaya. Dan ini membuatkan pada separuh masa kedua, keinginan untuk mencari gol membuatkan permainan semakin terbuka dan JDT mengambil peluang ini. Pada separuh masa kedua, JDT masih mengekalkan intensiti di separuh masa pertama, sedangkan Selangor pula intensiti berkurangan. Contohnya gol daripada Forestieri ini. Asasnya dalam bola sepak ialah jika sesebuah tim ingin bermain garisan tinggi, tekanan tinggi mestilah dilakukan oleh pemain kepada lawan untuk tidak membenarkan ruang dan masa untuknya memberikan hantaran maut. Tetapi dalam situasi ini, Selangor bermain garisan tinggi, tetapi Brandon Gunn membiarkan Afiq Fazail tanpa tekanan tinggi. Secara kesimpulannya, masih banyak lagi yang perlu Selangor pelajari daripada JDT tentang cara permainan moden. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen dan share video ini. Terima kasih.